وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah, sekalian sahabat-sahabat ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita diberikan kemakmuran dalam kehidupan, keamanan dalam menjalani sebuah kehidupan. Syukur pada Allah. Tidurnya lena, makan yang kenyang. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Dijemput kita untuk sama-sama hadir dalam kuliah. Sama ada secara bersemuka ataupun melalui atas talian. Alhamdulillah. Semua itu adalah jemputan dan rezeki daripada Allah. Terima kasih ya Allah yang tak pernah putus dan tak pernah jemu memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang maha luas. Kak Ayah cakap apa? Lampu tak menyala. Terbakar tu. Nanti kita cari apa, siapa yang pandai buat lampu. Kami semua tak reti. Kak Ti pandai, Kak Ti? Hari ni kita tengok nah, hadis yang ke-29 nah. Buka tingkat sikit kau boleh nampak. Hadis yang ke-29 yang diberi tajuk pintu-pintu kebajikan. Okay, kita baca nah, kita raikan nanti ni panjang ni. Nah, panjang pun baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tuhajjul bait. Thumma qala, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah wa sadaqu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar.
wa salatu rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amurihi wa dhirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuruhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka dhalik kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa innal mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wa qalat takilatuka ummuka wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Panjang hadis ni, nah. Hadis yang membicarakan tentang pintu-pintu kebajikan. Hadis ini diceritakan semula ataupun diriwayatkan, ruwiya, nah, diriwayatkan, diceritakan semula oleh seorang sahabat yang masyhur. Saya cerita pasal dia ni banyak kali dah. Nama dia apa? Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal. Dia juga digelar dengan nama Abu Abdurrahman. Lupa no? Lupa kan? Lupa peringat no? Lupa kita peringat. Jangan marah je. Letak bok. Jangan kamu marah. Lupa kita peringat. Baik. Mu'adz bin Jabal ni, kalaulah ingat balik, dia diberi gelaran oleh Nabi SAW dengan satu gelaran Rasulullah. Utusan kepada utusan Allah. Dia dah dapat gelaran, dua gelaran. Yang mana gelaran pertama, Rasulullah panggil dia dengan panggilan Rasulullah. Utusan kepada utusan Allah. Satu lagi, dia diberi gelaran oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Sayyidul Ulama, ketua bagi segala ulama. Sebab apa? Sebab dia di antara sahabat muhajirin. Maksud sahabat muhajirin ni yang datang daripada bumi Mekah, berhijrah dengan Nabi, duduk di Madinah. Masa tu dia kecil lagi. Nah, Mu'adz bin Jabal ni dia di antara teman-teman sepermainan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dia juga digelar dengan panggilan Al-Awwalun Was-Sabiqun. Orang-orang yang awal memeluk agama Islam. Nah, dia ni macam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tak pernah sembah berhala sekalipun. Sekalipun. Tak pernah dia tunduk wajah dia kepada berhala. Dan Mu'adz bin Jabal ini menjadi sahabat kecil dengan Nabi. Maka bila dia duduk dengan Nabi, ayah dia kata kepada Nabi SAW, doakanlah kebijaksanaan dia. Dia di antara sahabat kecil yang selalu berdampingan, yang selalu Nabi usap kepala dia. Menyebabkan daripada doa baginda SAW, Mu'adz bin Jabal ini orangnya bijak. Nah, bijak pandai bila berkawan dengan orang yang alim. Dan di antara para sahabat, dialah yang paling alim. Kata Nabi SAW, kalau hampa nak tahu sesuatu tu haram atau halal, kita tanya dia.
Ha. Tanya Muaz bin Jabal. Dia akan cepat dah bagi keputusan. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni makruh. Hukum cukup cekap. Sebab apa? Sebab dia ni, kalau kata orang nak sampai apa-apa kepada Rasulullah pun melalui dia. Kalau Rasulullah nak sampai apa-apa kepada sahabat pun melalui dia. Sebab apa? Kan saya sebut awal tadi, dia sahabat kecil. Bila budak kecil ni kita senang nak suruh. Nah, dia ringan, dia nanti. Kalau kita tengok budak-budak, dia lebih banyak berlari daripada berjalan. Berbeza dengan kita. Yang banyak duduk daripada berdiri. Ha? Kan? Ha. Kalau budak-budak ni dia tak duduk diam. Kita sampai tengok Ambo sampai seminit pun dia tak duduk. Dia duduk sekali. Dia berjalan pun sikit. Dia berlari yang banyak. Sesuatu yang Rasulullah nak sampaikan, contohnya turun satu wahyu. Rasulullah akan baca, dia ni duduk di tepi Rasulullah, terus dapat. Dia terus menghafal, terus dapat, lalu juga dapat. Okay, Muaz, dia beritahu nak jauh-jauh. Dan nanti keluar dari rumah Rasulullah, dia akan berlari. Wahyu dah turun. Sekian, dia baca. Tanpa gugur satu huruf pun. Dia baca kepada sahabat. Dia itulah dipanggil Rasul, utusan Rasulullah. Rasulullah ni utusan Allah. Tapi dia utusan Rasulullah. Maka itulah gelaran dia Rasulullah. Nah? Dan bila dia dengan kebijaksanaan dia tu, sekali je Nabi baca dekat dia. Satu-satu ayat sampai. Sekali baca, dengar, hafaz, bawa terapi. Sampai ke orang kok-kok lah. Dia nak main sampai cerita. Oh, dia baca kat kami tadi ada huruf yang tak cukup. Ada kalimah yang gugur. Tak juga kan? Ni kebijaksanaan. Dah hasil daripada doa Nabi SAW. Kalau kita nak bandingkan dengan kita, yang tengok ayat dia, yang dengar bacaan dia, Allah. Tak boleh-boleh, no? Mungkin berhari-hari, bahkan mungkin ambil masa berbulan-bulan. Dan Muaz bin Jabal ini bukan sahaja sahabat kecil Nabi SAW, beliau di antara sahabat yang wafat awal. Dia wafat ketika mana usia 33 tahun. Mudah tak? Mudah sangat. Meninggalkan 178,000 hadis. No? Masuklah ada yang kata hadis tu dhaif, ada yang kata hadis tu gharib, ada yang kata hadis tu marfu', macam-macam lah. Nah? Tapi di antara yang dirawikan 100,000. Hebat, no? Hebat. Umur wafat 33 tahun dah wafat. Kita ni kalau matilah ni tak tahulah apa yang kita nak tinggal. No? Nak kata riwayat hadis, tak mungkin lah. Tak pernah jumpa Rasulullah. Nak kata menghafal hadis, adalah kot 1-2. Ha? Nak hafaz Al-Quran, 3 kol tu lancak lah insyaAllah. Ha? Allah. Kan? Ni yang kata, mereka ni kaya nah, jutawan dunia akhirat. Baik. Selesai. Sedikit latar belakang pasal Muaz bin Jabal. Lagi satu, dia ni di antara sahabat Rasulullah yang paling handsome. Itu nak dengar tu. Paling segak. Jika dia duduk dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah dia kata, tengok pada wajah Muaz bin Jabal. Memang cantik, kata Rasulullah. Nah, kalau orang perempuan kita panggil jambu lah tu. Muka dia ni, kata Rasulullah macam kanak-kanak. Muka budak-budak. Kan? Memang comel. Tengok bila pun comel. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia dalam usia yang muda tu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku lihat di dalam liang lahat semasa nak dimasukkan jasad dia tu berebut-rebut anak-anak bidadari, orang sega, beramal soleh pula, ahli syurga pula, no? Itu di antara kelebihan Muaz bin Jabal. Ada 3 gelaran. Pertama, gelaran dia Rasulullah. Kedua, Sayyidul Ulama. Yang ketiga, As-Sabiqun Al-Awwalun. Apalah cerita hari ni, esok lupa pula. Biasalah no.
Biasalah manusia seperti kita ni nah, selalu lupa. Tapi Alhamdulillah, kita lupa kita dengar pula dah. Bukan kata lupa tak dengar terus. Ada orang yang tak pernah dengar terus nama dia apa dah. Ha, Muaz bin Jabal. Siapa Muaz bin Jabal tu dah? Sekurang-kurangnya, orang yang belajar ni, dia tahu Muaz bin Jabal dia riwayat hadis. Tapi tak tahulah nak cerita dia macam mana. Kami pernah lah dengar cerita dia. Ha? Tapi kami lupa. Sekurang-kurangnya, sampai ilmu tu dekat kita. Nah? Ha. Kita tak ada lah sampai tak kena sahabat. Kononnya kita mati, kita minta Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Semua tu hamba tak kenal apa cerita. Nah, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita pernah dengar. Okey. Apa kata Muaz bin Jabal? Kalau kita tengok hadis yang panjang ni, perbicaraan Muaz bin Jabal dengan Rasulullah ni lama. Nah, sembang lama. Dia tanya sikit je. Nah, dia tanya apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, dia kata, boleh tak abang dekat aku? Lebih kurang macam itulah. Saya berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada saya satu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya daripada neraka. Ya Rasulullah, boleh tak abang saya dekat aku? Contohnya, satu amalan yang mana kalau aku buat amalan ni, boleh menyebabkan aku masuk ke surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sebenarnya Rasulullah jawab, nah, dalam satu jawapan yang lain kata Rasulullah, kita masuk surga bukan kerana amalan semata-mata. Nah, kalaulah nak diukurkan amalan kita, tak layak rasanya nak ke surga. Nah, dengan amalan yang kita buat sehari-hari ni memang tak layak. Berapa minit sangatlah kita luangkan masa dengan Allah. Berapa minit sangatlah kita spendkan masa kita untuk berzikir. Kita baca Al-Quran paling lama pun sejam. Itu lama dah. Nah, berbeza dengan kita tengok TV 2-3 jam lagi tak ada satu-satu siaran, kan? Berapa banyak masakah kita bersolat? Kalau kata 4 rakaat tu, paling lama pun 15 minit ataupun 20 minit. Kemudian habis selesai. Berbanding dengan kita duduk menyembang. Tidak? Jadi, kalaulah nak dibandingkan dengan amalan yang nak menghantarkan kita ke surga, rasanya tak layak. Tetapi kata Nabi SAW, asbab dia. Asbab apa? Amalan adalah menjadi penyebab untuk kita masuk ke surga. Kita boleh cari sebab-sebab dia. Yang nak masukkan kita ke surga adalah Allah. Dengan rahmat Allah. Tetapi amalan akan menjadi asbab, penyebab. Yang mana dia kata dekat Rasulullah, kalau aku buat ni, dia kata, maksud soalan dia ni khusus untuk diri dia. Tapi, dia kongsi dengan kita. Apa yang Rasulullah serta dekat dia. Kalau aku buat benda ni, boleh aku ke surga. Melayakkan aku ke surga. Okay. Macam kita dah ambil ujian, dapat keputusan yang cemerlang. Tiba-tiba kita mohon satu institusi pengajian tinggi. Tak dapat. Nak tengok dari segi kelayakan, rasa boleh dapat. Pasal apa tak boleh masuk? Katanya, nasib tak baik. Hang tak ada orang dalam. Kalau ada orang dalam, tak elok pun boleh dapat masuk. Kan? Itu dia kata belas kasihan daripada orang dalam. Kita ni mengharap belas kasihan daripada Allah. Bawalah amalan sebanyak manapun, rahmat Allah yang kita tagih. Ada orang yang amalan dia banyak. Banyak sangat amalan. Tapi tak diredai Allah. Sebab apa? Jahil. Jahil. Contohnya, dia ni di antara orang yang istiqamah melakukan puasa sunat. Termasuklah Isnin, Khamis,
dan hari-hari putih. Bila mai bulan Zulhijjah macam sekarang ni, hari putih adalah di antara termasuk hari yang diharamkan berpuasa. 13, 14, tak apa dah. Jadi 13 tu tak boleh. Dia ni oleh kerana istiqamah berpuasa, dia puasa pada hari tasyrik. Kemarin kan Isnin. Walhal kemarin 2 hari raya. Itu 11 Zulhijjah. Hari ni 12. Esok 13. Dia cuti sehari ni, esok dia puasa. Sebab apa? Esok hari putih. Amalan puasa, amalan baik, terbaik. Tetapi kerana jahil. Allah redha tak? Tak redha. Amalan ni ada orang buat banyak, tapi tidak diredai Allah. Dengan sebab jahil. Boleh juga menghantar dia ke neraka. Ada orang yang buat amalan sikit. Sikit. Tetapi alim. Dia tahu. Sebab musabak dia buat amalan ni. Bersanadkan kepada siapa. Rasulullah pernah dah buat macam ni. Oleh kerana amalan dia bersandarkan kepada amalan Rasulullah, maka diredai Allah. Boleh menjadi penyebab ke surga. Sebab tu, kita nak buat apa-apa amalan yang wajib ataupun yang sunat, hendaklah bersandarkan kepada hadis. Kalau tak ada hadis, tak boleh. Jadi kena tanya, sebab tu kita kena tanya, adakah hadis Nabi puasa Isnin Khamis? Ada tak? Ada. Dalam Syama'il Muhammadiyah banyak sangat. Hadis Nabi puasa hari putih ada. Hadis Nabi buat witir. Nabi pernah tak buat witir sekali? Ada. Nabi pernah buat 3 kali. Nabi pernah buat 5 kali. Nabi pernah buat sampai 11 kali pun dia pernah buat. Okey. Dalam satu riwayat hadis, Nabi pernah buat witir 5 rakaat. 5 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia buat Nabi buat witir 5 rakaat, dia pernah tak bagi salam satu pun. Dia derek terus 5 rakaat. Tanpa baca tahiyat awal. Jadi 5 kali mengkir lah. Tanpa duduk tahiyat awal. Kita ni kalau nak buat 5 rakaat dengan jahil kita, rakaat kedua buat duduk tahiyat awal. Rakaat keempat duduk tahiyat awal. Rakaat kelima duduk tahiyat akhir. Ni yang kata amalan banyak tapi jahil, tak diredai, ia sesat, lagi menyesatkan. Apapun kena belajar. Okey. Nabi pernah buat witir 3 rakaat sekaligus. Pun tak duduk tahiyat awal. Terus duduk tahiyat akhir. Baik, berkenaan dengan surah. Kan kalau kita buat 3 rakaat, rakaat pertama baca surah. Kedua pun surah, ketiga tak ada surah lah. Tetapi kalau witir, ketiga-tiga rakaat tu boleh kita baca surah. Rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihis. Rakaat kedua surah Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga kita boleh susun 3 qul. Tapi tak payah duduk tahiyat awal, derek terus. Tapi boleh baca surah kepada 3 rakaat tersebut. Yang kata beramal dengan ilmu. Jangan pakai ikut suka hang aja. Ni amalan ni yang Nabi nak bagi tahu ni dekat kita. Kalau kita tengok awal-awal lagi Nabi sebut Sa'ata amazim. Hang tanya benda ni benda besar ni. Dia tanya soalan sikit je. Nabi kata hang tanya benda ni benda besar ni. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ini amatlah mudah bagi orang yang telah dipermudahkannya oleh Allah Ta'ala. Benda ni yang aku nak sebut sekarang ni, kata Nabi, benda ni mudah untuk orang yang Allah Ta'ala permudahkan dia. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kemudahan pada dia, dia boleh buat. Siapa yang Allah Ta'ala tak bagi mudah pada dia, dia tak boleh buat. Pasal itulah, kita ni, awal-awal kita nak mula kuliah, kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Itu di antara ayat yang memohon kepada Allah mempermudahkan urusan. Memang susah. Terutama sekali urusan kita nak buat baik. Memang susah. Berapa ramai yang urusan mudah kita rasa tapi dia tak boleh nak buat. Contoh kata, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Dia kata, aku tak senang lah nak pergi. Bila lah nak boleh pergi? Okey, sekarang ni tak boleh pergi pun tak apa. Nah, boleh melalui Google Meet, nah, boleh melalui Zoom, boleh melalui Facebook, boleh tengok YouTube, macam-macam. Pun tak senang juga. Sebab apa? Sebab dia menyusahkan diri dia. Maka Allah Ta'ala akan susahkan lagi kepada dia. Nah, tu kata Allah, kata Rasulullah di sini, kalau Allah Ta'ala bagi mudah kat kau tu, dia senang je boleh pergi. Dia senang je boleh dengar. Malahan dia rasa seronok. Kalau dia buka TV, channel yang dia akan cari, channel yang berbentuk ilmiah. TV Al-Hijrah kan banyak menghidangkan majlis-majlis ilmu, kata-kata mutiara, petikan-petikan hadis. Dia suka sangat dengar. Kenapa? Sebab Allah permudahkan bagi dia. Ada yang Allah Ta'ala susahkan dia. Bila mana Allah susahkan dia, hati dia tak tertarik nak mendengar. Hamba pilah mengaji semua pun aku tak terbuka pintu hati dia. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipermudahkan segala urusan kebaikan. Nabi ajak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab satu doa, Allahumma yassirli lil yusra wa janibni lil usra. Allahumma yassirli lil yusra wa janibni lil usra. Lagi. Allahumma yassirli lil yusra wa janibni lil usra. Ya Allah, permudahkanlah aku pada urusan-urusan yang mudah dan jauhkanlah aku daripada urusan-urusan yang susah payah. Kalau untuk benda jahat ni dia tak ada keinginan dalam hati dia nak buat. Kalau untuk benda maksiat ni dia tak teringin. Tapi kalau untuk benda kebaikan ni cepat-cepat dia nak sambut. Itu di antara doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ataupun kita doa yang saya dah bagi itu. Allahumma yassirna umurana. Ya Allah, memudahkanlah kepada kami segala urusan kami. Itu pun boleh. Cakap Melayu lah. Tak pun bacalah Rabbi Syrahli itu. Rabbi Syrahli itu penuh dengan azimat dan hikmah yang Allah Ta'ala letak dalam tu. Dan Rasul kata, benda ni aku harapkan, wahai Muaz, benda ni sebenarnya susah. Tapi dia mudah untuk orang yang Allah Ta'ala permudahkan. Tak ada masalah. Apa dia kata? Iaitu hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu sembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sikit pun yang tak boleh sekutu. Ada orang yang beramalan banyak, dia beramalan. Dalam masa yang sama, dia buat kerja syirik. Dia percaya kepada benda-benda ghaib yang boleh memesongkan akidah dia. Dalam masa yang sama, dia buat amalan soleh yang banyak, dia percaya kepada benda-benda khurafat. Di antaranya, orang dia memang kuat amalan. Tapi, dengar bunyi burung hantu. Tanda orang nak mati dah ni. Penghuni nak tinggal rumah dia. Dulu kan ada binatang apa, riang-riang. Orang panggil apa selain benda riang-riang? Ada tak? Ikutlah bahasa buku. Cikgu pandai. Datang tu nama apa selain? Kan bahasa kampung kita panggil riang-riang kan? Kredit ke? Oh dia kredit lah. Yang dulu kalau bunyi tanda orang nak mati. Saya ingat lagi, masa kecil-kecil dulu kalau dengar bunyi riang-riang ni, tapi rumah susah hati lah. Siapa lah nak mati? Mak tu pula rajin gempak. Tu bunyi lah, tanda orang nak mati. Siapa lah nak mati? Penghuni rumah ni kan nak mati. Itu di antara perkara khurafat. Buatlah amalan banyak manapun,
seandainya kamu mempercayai perkara-perkara khurafat, maka ianya terputus. Ini yang dikatakan syirik dah. Kita ni terlalu berpegang kepada kata-kata peribahasa dahulu kala. Gatai tapak tangan, dia nak masuk. Mata bergerak, nak menangis. Patut bergerak je biji mata. Rupanya nak teriak. Ada. Dia mudah percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Itu khurafat lah. Walaupun ada benda yang baik. Bukanlah semua tak baik. No? Kita tak katalah semua tak baik. Macam dulu sapu sampah tak boleh sapu malam-malam. Memang dia tak bagi. Nah, dia kata tu hamba rezeki. Rezeki kau nak masuk, sapu keluar. Kan? Sebenarnya dia ada pencerahan hadis tu. Apa dia? Rasulullah dah kata, jangan kita sapu sampah malam-malam. Kerana ia boleh mewarisi ciri kepapaan. Mungkin orang tua-tua ni dia nak abang. Dia nak abang macam tu lah. Tapi dia kata tak sapu-sapu malam-malam. Hamba rezeki. Tapi kita ni takut lah. Tak kira rezeki tak masuk. Tapi Nabi cakap lebih cantik. Mewarisi ciri kepapaan. Macam tu lah. Sikat patah. Dan Rasulullah dia kata, seandainya kamu menggunakan sikat patah, maka buanglah. Ia memudahkan orang untuk melakukan sihir kepada kita. Pinggan retak. Nabi tak boleh pakai. Tak bagi pakai. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan kita sakit. Pasal apa? Mungkin ada serpihan kaca tu masuk. Ni yang kata kita ni dalam amalan soleh kita kadang-kadang bercampur aduk dengan syirik. Sikit pun jangan buat. Itu tiket utama. Kemudian Nabi pesan apa lagi? Dan hendaklah engkau mendirikan sembahyang. Ni yang kedua. Lepas hindarkan diri daripada mensyirikkan Allah, kata Rasulullah, hendaklah engkau mendirikan sembahyang. Ni yang kedua. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, awal-awal sekali diajar oleh Allah Ta'ala, dia suruh kita perbetulkan akidah dulu. Bila akidah kita betul, sembahyang kita betul. Barulah sembahyang kita sempurna. Sebab sembahyang itu mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Apapun, semai iman dalam hati. Macam mana nak semai iman dalam hati? Buang perkara syirik. Adanya iman dalam hati, maka tiadalah syirik. Bila tak ada syirik, baru boleh sembahyang. Ni sembahyang rajin, buat syirik pun rajin. Kemudian, yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ni zakat lah, kita pun faham. Zakat ni terbahagi kepada dua. Satu zakat fitrah yang kita tunaikan setahun sekali, setiap bulan Ramadan. Satu lagi zakat harta benda. Zakat harta benda ni macam-macam lah. Wang ringgit, binatang ternakan, tanaman, emas dan perhiasan. Okey? Kalau binatang ternakan ni, kita ada bela kambing 40 ekor. Kalau 40 ekor kambing, baru kena keluarkan seekor kambing yang berumur 2 tahun. Seekor kambing yang umur 2 tahun yang bukan bunting. Okey. Ada bela 40 ekor. Dalam ni tak ada no. Kalau lembu, kalau kita ada bela lembu, 20 ekor lembu yang kita bela, maka zakatnya seekor lembu yang dara. Jadi kira tak ada lah, rasa-rasanya tak ada lah. Nak bagi makan apa? Bagi makan batu. Dan ni punya zaman nak pergi ikat tak mana? Tambak di tayar kereta boleh lah. Jadi kita terlepas daripada binatang ternakan. Okey, kalau bela ayam, kena bayar zakat tak? Kena dah bayar zakat, bela ayam. Bela ayam 6 kandang. Satu kandang ada 1000 ekor. 6 kandang ada 6000 ekor. Kena berkelah zakat tak? Dia binatang ternakan. Kena tak? Tak kena. Dah?
Hang belalah 1,000 ekor pun. Dulu orang nanti bela itik 1,000 tu kan. Bela. Dia tak kena. Pasal apa dia tak kena? Dia bukan binatang berkaki empat. Okey, bela babi. Babi kaki berapa? Kena ada bayar zakat? Oh. Okey. Pandai. Jawapan tu boleh diterima. Ha, betul. Pertama, dia tak payah keluarkan zakat kerana dia binatang yang haram dimakan dagingnya. Okey. Kedua, dia pun bukan Islam pun. Ada ke orang Islam belah babi? Tak ada kan? Bila dia pun bukan Islam, bermakna dia tak ada syahadah dalam diri dia. Bila dia tak ada syahadah dalam diri dia, dia tak ada iman. Bila dia tak ada iman, zakat dia boleh pakai tak? Tak boleh pakai. No? Tak boleh pakai. Tapi kalau dia nak bersedekah kat kita, duit hasil daripada dia jual babi, dia nak bersedekah kat kita. Nah, kalau kita kebuluk sangat baru ambil. Kalau kita dah ada pendapatan lain, baik cari yang lain. No? Tapi kalau kita dah kebuluk sangat-sangat, dah tak ambil tu boleh mati, maka ketika itu baru diharuskan. Okay. Yang nak wajibkan zakat ni benda yang halal dimakan dagingnya. Belah kucing. Nak gerak tak? Tak boleh makan. Pegang tu je. Ayam walaupun halal dimakan dagingnya, tapi dia 2 kaki. No? Dia ada 2 kaki saja. Dah lihat yang 4 kaki, belah rimau. Rimau, pasal kita tak boleh dia kata aku tak makan, hang pun dah cukup bagus. Nah? Okey, kenapa harimau diharamkan? Tahu pasal apa? Taring. Nah, dia ada taring. Tu kena mengaji pula bab binatang yang boleh kan. Tak lagi jumpa. Dia apa panggil apa? Daging harimau menangis. Pasal apa harimau menangis? Kenapa kat daging tu? Dia menangis pasal apa? Oh, no? Mungkin dia punya makanan kot, no? Kita pergi makan, teriak lah kawan tu. Kau pasal apa, no? Tentu ada sebab yang orang bubuh nama sedap sangat. Daging harimau menangis. Kat mana? Bahagian mana? Daging harimau menangis? Bahagian dada tu. Oh, itu dipanggil harimau menangis, no? Daging tu daging kambing. Kambing ke lembu? Lembu. Tapi harimau yang lembu nama, no? Oh, lembut. Okey, kambing. Okey. Sekok kambing tu kena bawa keluar. Kambing tu bawa keluar. Bagi untuk zakat. Zakat sembelih bagi kepada fakir miskin. No? Boleh. Boleh kita gantikan dengan duit, boleh. Acik ada 40 ekor lah, no? Lebih. 60, alhamdulillah. No, terbaiklah. Kemudian apa lagi yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang keempatnya berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Yang ni wajib. Ini kita tahu insya-Allah boleh buat. Tapi kita tak nafikan ada yang culas dalam puasa Ramadan ni. Kemudian yang kelima, mengerjakan haji di Baitullah. Kalau kita tengok susunan ke-5 ini adalah susunan daripada rukun apa? Rukun apa? Arkanul Islam. Rukun Islam yang kelima. Kalau kita tengok rukun Islam yang kelima, awal-awal orang nak masuk Islam, dia kena, akidah dia kena jaga dulu. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Di sini Rasulullah tak kata mengucap. Rasulullah kata jangan syirikkan Allah. Jangan sesekali mensyirikkan Allah. Dia tak bagi. Habis bila kita tak syirikkan Allah, baru boleh sembahyang. Bila kita boleh sembahyang, maka dalam masa yang sama, kita boleh mengeluarkan zakat. Kita boleh melakukan ibadah puasa. Dan yang akhir sekali, kalau dah hang boleh buat semua tu, maka bolehlah tunaikan haji. Haji ni dalam Al-Quran pun
Allah Ta'ala berbual ayat-ayat yang terakhir. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-100 berapa baru dia suruh semayang tunai haji. Dia tak suruh masa awal-awal. Pasal apa? Allah Ta'ala tahu kemampuan kita di dalam nak menunaikan haji. Okey. Kita tengok dah. Macam haji kita baru ni, baru buka ni. Tahun 2022 baru dibuka kota haji selepas 2 tahun. Sepi. Tak boleh. Mana-mana jemaah daripada mana-mana negara tak boleh masuk. Bila dia buka, kita tahu berpusu-pusu semua orang duk tunggu giliran. Yang tertunda daripada tahun 2020, 21. Kan, 2 tahun ni. Kemudian bila mai 22 nak masuk. Tengok-tengok, dia hanya bagi kota 14,500. Lebih kurang macam tu ya. Sikit sangat. Atas ketidakjujuran. Berlakunya ketirisan dalam pembahagian kota. Maksud pembahagian kota ni yang dijemput lah. Yang dapat visa boleh pergi. Bila kita nak juga, tu yang beli kota Furada. Kan yang baru ni heboh. Kan? Ada di antara syarikat yang tak boleh nak hantar jemaah dia pergi buat haji dengan sebab tak dapat visa sebenarnya. Masalah paling utama visa. Kapal terbang ada. Visa tak dapat. Visa Furada ni bukan daripada tabung haji. Tabung haji dia dapat banyak tu je. 14,500 lebih sikit lah. Kemudian dia akan jual kepada pakej-pakej yang melakukan umrah dan haji secara swasta. Jadi syarikat kami kecil, tak mampu nak beli. Syarikat besar-besar Andalusia, syarikat Juara, mereka mampu, mereka beli. Itu yang jadi sampai 60,000, 40,000 paling murah. 100,000, 200,000. Mereka jual lah. Kalau kita nak ikut, sepatutnya tak usah jual lagi. Bagilah dekat yang duk tunggu berderet ni kan. Kemudian letak pula syarat. Kalau umur 65 tahun ke atas, tak boleh pergi dah. Tapi kalau pergi dengan pakej berbayar, yang bayar 60,000, umur 80 tahun pun boleh pergi. Pasal apa pula? Boleh. Ni yang dikatakan, maaf cakap lah. Kadang-kadang berlaku ketirisan. Dengan sebab apa? Tidak tak amanah. Tak amanah di dalam pengurusan. Bila dah jadi macam ni, kan nak rugi. Campur-campur kira dekat 400 orang yang terkandas. Kesian kat mereka. Masing-masing dah ada di airport. Tiket, dapat dah tiket. Tiket kapal terbang ada, tapi delay. Sebab apa tak delay? Tunggu visa. Visa Furada ni bukan dari Malaysia, dia dari Arab Saudi terus. Sebab kat Malaysia dia dah bagi dah. Ini dia jual terus daripada sana. Kita ni ibarat mengharap buruh di langit dah bunyi gedebung. Hujan tak turun. Nampak gelap dah. Nak turun dah. Nampak dah nak turun. Tapi tak turun. Susah lah Susah nak dapat. Macam syarikat tu pun kita kali kata dia menipu. Dia pun dah usaha sebab ada janji. Lepas nak bagi. Mahal nak beli Mahal nak beli. Dia yang kata ada yang buat, kalau kita tengok, ramai artis-artis yang lepas pergi dia pun tak payah daftar pun. Janji ada duit banyak. Orang panggil hemat jom. Habis. Orang lah ni, 100,000 orang boleh bayar. Berbanding kalau kita nak tunggu kota tamu haji 10,000. Itu pun subsidi kerajaan bagi Betul tunggu. Sampai bila ada rezeki. Sebab itulah Allah Ta'ala letak ibadah haji tu last sekali dalam syariat. Itu pun dia buat pengecualian. Jika kamu mampu, boleh pergi lah. Kalau dah tak boleh pergi, janganlah paksa diri.
Ya? Jadi sahabat-sahabat yang tak sampai panggilan lagi, tunggu. Orang bagi tahun 2099 pun ada. Nak hidup ke lagi pakai tak hidup dah. Dia bagi cakap 65. Atas pada 65 tak boleh dah. Kira-kira tahun ni 66. Dapat panggilan tapi umur 66. 6 jahanam. Tak boleh juga. Ha? Tak boleh juga. Allah. Itu yang tapi package kita tak mampu. No? Ha. Ni Allah Ta'ala hikmah disebut. Kalau kamu mampu. Ha? Kalau tak mampu dah kan nak suruh jalan kaki dah juga. Nah, Allah Maha Pengasih, no. Ha. Sebab tu kalau kita tengok di India, depa anak-anak depa mula-mula kerja tu dia suruh menyimpan dah. Gaji pertama dia suruh start simpan dah. Simpan untuk buat haji. Daftar terus lah. Kita ni tunggu tua-tua lah baru daftar. Simpan saja di tabung haji, daftarnya tidak tu rugi, no. Ha, simpan berpuluh tahun dah. Kan tak daftar dah, tak daftar simpan. Simpan tu bukan daftar lagi. Walhal kita dah pergi simpan di tabung haji, no. Tapi kita tak daftar, ruginya. Duit cukup lama dah. Tapi dia ingat tak mahu pilih lagi. Tu yang tak daftar. Dia ingat nak pergi daftar. Pergi daftar, ambil kau. Nah, mati dulu. Kalau kata mati dulu, dia panggil boleh hidup balik, tak apa. Kalau dia tak panggil, nah. Habis lagu tu saja. Allah, nak. Mohonlah pada Allah, insyaAllah. So, dia buka kota bagi luas sikit. Umur ayang antara 65 boleh dapat panggilan. Sian sahabat-sahabat kita. Umur 66, 67, 70 masih kuat lagi. Ada yang boleh buat lagi, no? Kalau kita tengok dalam susunan, kenapa haji selalu terakhir? Sebab masalah ni, Allah Maha mengetahui. Rasulullah juga tahu. Nah, mukjizat Rasulullah, dia tahu perkara yang akan datang, apa yang akan berlaku. Okey, baik. Kemudian Nabi tanya, tadi Muaz tanya Nabi, ni Nabi tanya pula kepada Nabi. Apa Nabi tanya? Bersabda Nabi SAW, mahukah engkau ku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebajikan. Muaz, sama ada aku nak makan. Nah, di antara pintu-pintu kebajikan, apa dia? Berpuasa. Tulis nombor 1. Berpuasa. Kenapa ia berpuasa? Yang mana kata Nabi SAW, ia merupakan kota. Apa maksud kota ni? Kita panggil kota ni junnah. Junnah ni tebing, tembok atau perisai. Tulis sikit kat situ. Tembok. Kota ni tembok atau perisai. Nak bagi kita faham. Balik saat lagi ke pergi baca seorang-seorang. Atau nak bagi majlis taklim dekat ahli keluarga ke. Kota ni kota apa? Kota raya ke? Kota Kinabalu ke? Kota Baharu ke? Kota maksud di sini tembok ataupun perisai. Baru kita faham. Berpuasa ini adalah tembok segala kejahatan. Perisai segala kejahatan. Kita nak buat jahat, kita tak lalu sebab kita berpuasa. Dengan sebab puasa ni tak dia khususkan puasa wajib je. Termasuk puasa sunat. Kalau orang yang rajin puasa sunat ni, dia terhindar daripada melakukan dosa-dosa. Puasa takkan nak pergi buat maksiat. Puasa takkan nak pergi buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Benda-benda yang haram ditakut sebab dia puasa. Itu yang dikatakan dianya menjadi junnah. Tembok penghadang daripada melakukan amalan-amalan yang dikeji. Ini yang Rasulullah kata, Ahmad aku nak cerita kamu Az. Pintu-pintu kebaikan yang paling utama, puasa dulu. Nak buka pintu, nak buat benda baik, puasa dulu. Kemudian, yang kedua, tulis nombor 2, bersedekah. Itu pintu kebaikan. Apa dia? Amalan dia, bersedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Orang yang bersedekah tu, ia dapat menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebelah tamar. Bersedekahlah walaupun hanya dengan
sepotong perkataan. Nah, subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu sedekah. Okey? Kita kita bantu secawan air, itu sedekah. Kita bagi minum secawan air kosong, itu sedekah. Kita belanja kepada ahli keluarga kita. Pagi ni tak ada buat apa, tak ada benda nak masak. Pi balik sana jalan, beli nasi lemak 2 bungkus. Bukan makan kat kita, bagi dekat ahli keluarga kita, itu sedekah. Sedekah yang terbaik, kita bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ataupun bangkit, goreng nasi. Lagi banyak sedekah. Mengikut bilangan butiran setiap biji nasi itu. Allah tu maha kaya. Nah, api kira berapa biji nasi pagi ni aku goreng. Itu dikira sedekah. Ianya dapat menghapuskan dosa seperti mana air yang mencurah ke api yang marak. Dia akan terpadam. Kemudian dan sembahyang seseorang itu di tengah malam. Kemudian baginda membaca tatajafa junubuhum anil madaji' sehingga sampai ke Ya'malun. Surah ni surah Sajadah ayat yang ke-16. Kita bangkit daripada sujud tilawah kan. Kalau pagi Jumaat kita bangun daripada sujud sajadah, imam akan sambung tatajafa junubuhum anil madaji' yad'u narabbahun khaufan wa tama'a. Nah, kan dia sambung sampai ke mana disebut? Warazaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Ya'lamun. Saya ya'malun dengan ya'lamun selalu bertukar. Nah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang yang bangun sembahyang malam untuk membuka pintu-pintu kebajikan, bangunlah sembahyang malam. Ataupun kita sebut sebagai qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ni dia sebut bersolat pada waktu tengah malam, iaitu di antara sepertiga malam. Kalau Nabi sepertiga dia bermula jam 1 pagi. Kita 1 tu baru dia tengah serat tidur no. Nabi mula sepertiga malam dia 1 pagi. Sampai bila? Sampai 30 minit sebelum masuk waktu subuh. Habis sepertiga malam dia. Habis. Jawfil lail dia sebut. Rongga malam. Malam tu dia ada satu rongga. Satu ruang. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turun duduk pada langit dunia untuk mendengar bisikan-bisikan munajat seorang hamba kepada Allah. Nah, anak panah yang tepat sekali. Dan kita bangun tak kiralah pukul berapa, ataupun mungkin ada 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Subuh pukul 5.54. Kita jaga pukul 5.44. Ada 10 minit lagi. Masuk pergi bilik air, mengeram di situ 10 minit, kelak-kelak azan. No? Kan bila dah masuk bilik air banyak cerita lah. Membuangnya, buang kecil, buang besar. Nak gosok gigi ke buang sikit, nak ambil uduk, kelak-kelak habis 10 minit. Habislah jauh. Tapi kalau kita terjaga 5.30, terjaga. Tapi masuk dalam bilik air, buat kerja dalam bilik air, keluar 5.45. Lagi 5.54 masuk waktu. Ada 9 minit. Boleh 9 rakaat lagi. Itu juga dipanggil sembahyang malam. Itu juga dipanggil tahajud. Wah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang Nabi puji, yang Allah puji di sini, yang Nabi baca tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa maksud dia? Orang yang merenggangkan rusuk-rusuk kiri ni, yang mana artinya kita tengok di bawah. Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan dengan penuh harapan. Dan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan. Maka tidak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda pendinding mata. Pendingin mata. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Faham baca? Faham. Apa dia pendingin mata?
Sebenarnya bukan pendingin je ini. Perut yang ini maksud dia, kadang-kadang kita bagi tahajud ni, kita minta satu-satu benda Allah Ta'ala bagi serta-merta dapat. Kita baru niat di hati, dapat terus. No? Tanpa kita duga, aku baru dah ingat. Tengok-tengok dah sampai. No? Ini pintu-pintu kebajikan ni. Dan kadang-kadang minta punya lama-lama dah dia bangkit sembahyang malam ni. Dah puluh tahun dah, tapi tak dapat lagi. Yakin pada Allah. Kena ada husnuzon. Yakin pada Allah. Allah terima ni. Allah terima, cuma dia tak bagi lagi. Dah. Kemudian ia bersabda, maukah aku beritahu kepadamu dengan kepala pekerjaan, tiang dan kemuncaknya. Mana Muaz aku nak abang? Kepala pekerjaan maksud dia, segala pintu-pintu kebajikan, segala amalan yang boleh bawa hang ke surga. Ketua bagi segala amalan ni, amal dah. Apa dia aku nak abang? Muaz kata bahkan, ya Rasulullah, baginda pun bersabda, kepala pekerjaan itu ialah Islam. Hang nak masuk syurga, hang kena Islam. Kalau hang bukan Islam, hang dermalah sehari RM1,000 pun, sehari RM1,000,000 pun, tak jadi apa sebab hang bukan Islam. Dan tiangnya ialah sembahyang. Dah Islam kenalah sembahyang. Tak boleh Islam saja, tapi sembahyangnya tidak. Nak bubuh dalam akaunnya tak ada. Dan kemuncak daripada segala amalan itu ialah jihad. Maksud jihad di sini tulis bersungguh-sungguh dalam amalan. Sagi jihad dah fikir mana aku nak pergi berperang dengan siapa. Nah, jihad di sini bersungguh-sungguh dalam beramal. Amalan apa pun buat kerja sungguh-sungguh. Nah. Kemudian baginda bersabda, maukah aku beritahu kepadamu dari hal penguasa? Ditanya, nah, mana aku nak beritahu? Apakah yang menguasai semua amalan tu? Jawabku ni, jawab Muaz, ya, wahai Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya. Last sekali dah, sambil bersabda, tahanilah ini ke atasmu. Kata saya, wahai Nabi Allah. Di situ wakil kan? Bukan wakil lah. Potong, tulis, wahai. Dia tersilap cetak tu. Bukan wakil lah, wakil Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan disisa dengan apa yang kita ucapkan itu? Maka sabdanya, kehilangan engkau ibumu. Tidakkah manusia itu disembahkan ke dalam neraka di atas muka atau sabdanya ke atas hidung mereka? Malahan adalah kerana hasil kesalahan lidah-lidah mereka sendiri. Kata-kata Rasulullah ni kita kalau baca tak faham. Last sekali Rasulullah tanya kemuncak daripadanya ialah jihad. Hang kena sungguh-sungguh buat amalan. Dan kemudian dia kata, mana aku nak abang dekat hang yang menguasai semua. Jihad, Islam, sembahyang, puasa, haji ni apa yang kuasai? Semua ni. Dia kata apa dia? Nabi pegang lidah dia. Jaga ni, kata Nabi. Jaga apa? Jaga lidah. Kalaulah hang buat amalan setinggi langit dan bumi, kalau hang bersedekah seluruh harta yang ada sekalipun, berjihad di jalan Allah, pergi buat haji tiap-tiap tahun, puasa sepanjang tahun, tapi lidah hang tak pandai jaga. Mulut lidah ikut suka je nak kata apa kat orang. Mulut laser orang kata, mulut tak ada insurans, mulut macam tempayan. Habis semua amalan tu dia makan. Jaga lidah. Rasulullah kata, seseorang manusia itu tidak dihumban ke neraka dengan sebab muka dia. Seseorang itu tidak dihumban ke dalam neraka dengan sebab hidung dia. Tetapi seseorang itu boleh dihumban ke neraka dengan sebab lidah dia. Itu maksud Rasulullah. Apa yang maksud dia kata di sini? Kehilangan engkau ibumu. Celakalah hang. Kalau kita bahasa Melayu kita kata, pakailah hang. Kalau hang buat amalan banyak mana sekalipun, mulut hang tak pandai jaga, hang suka kata dekat orang, hang suka fitnah orang, hang suka jaga cerita orang, habis. Habis. Semua amalan tu habis. Walaupun hang ada lesen paling besar, Islam. Hang ada tiang paling kukuh, sembahyang. Hang ada tembok paling ampuh, puasa. Hang ada haji, hang ada zakat, hang ada semua.
Tapi mulut je, ya Allah. Punya kata dekat orang lah, pedih bisa. Habis amalan tu, no? Tu Rasulullah lalat sekali. Benda ni sebenarnya ada kat kita, no? Jagalah mulutnya, jaga lidah agar tidak mudah berbicara dengan sewenang-wenangnya. Wallahu a'lam. Nah, hadis ni agak panjang nah. Jadi saya lebih masa ni dah minta dihalalkan tempoh masa yang saya ambil ni sedikit penerangan tentang hajat kita nak pergi menziarahi saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Dalam tempoh masa 2-3 hari ni saya dan sahabat-sahabat lain juga berusaha untuk nak minta kebenaran. Sebab kita dah hajat nak bawa satu bah tu, tapi dia pun tak bagi masuk. Saya tak tahu lah, mungkin dengan sebab terlampau banyak bantuan yang masuk, menyusup masuk, jadi dia pun terpaksa buat sekatan. Beras saja ni berapa kontainer duk tunggu nak masuk beras. Bayangkanlah jikalau terlampau banyak masuk, tak datang mana tempat, dia pun tak boleh nak cuci lagi rumah. Ayak tak ada. Tengok kesan dia kita terima kan. Berapa lama kita tak ada ayak. Ayak duduk flat-flat tu baru kemarin ada ayak. Ada yang baru pagi raya ada ayak kan. Susah dah. Susah. Jadi bila bantuan terlampau banyak masuk, mungkinlah tak datang mana mereka nak simpan. Bila benda tu tak disimpan dengan eloknya, dia akan tiris kepada orang yang tak layak terima. Begitu juga dari segi benda yang macam expired, roti-roti yang kata ban ni masuk berlambat-lambat, roti ban pakai bagi kan. Bila makanan terlampau banyak, dia akan menyebabkan makanan tu rosak. Dan mungkin terlampau ramai nak masuk, kita bersangka baiklah, no? Jadi insya-Allah lah kita ambil sikit masa untuk kita pergi. Kalau tak boleh pergi juga, kita akan buat masalah ni. Jumlah kutipan yang terkumpul ada pada saya 7,000 dah. 7,000 ringgit. Tak kira dengan yang ada kepada G lagi dah. Kalau kita campur-campur tu mungkin lebih lagi. Kalau dia tak bagi kita masuk pun tak apa. Janji kiriman kita dapat masuk. Dan pakaian yang terpakai, mohon maaf, tak boleh ke mana lagi. Di rumah saya dah terlampau banyak dah pakaian. Saya takut rumah saya pun ada banjir juga dah. Tak lagi saya pakai kat saya pula dah. Rumah saya pun ada banjir. Takut kotak-kotak tu habis dibawa ayak dah. Jadi siapa yang nak bagi baju tu, nak hantar tu, tahan kat dulu. Sampai hari kata boleh pergi, kita pakat-pakat pergi. Kalau tak boleh pun, mungkin kita akan bergerak dengan kereta yang lebih kecil kot. Dia pun takut tengok bah besar sangat kot. Memang bah tak boleh masuk lagi dah. Buat masa sekarang, bah tak dibenarkan masuk. Kereta, Hilux pun tak boleh masuk lagi tu. No? Dia pun nak surat. Kita buat surat. Tak boleh lagi. Kena tunggu giliran pula. Tak apa kita tunggu. Sebenarnya ujian tu ke atas saudara kita. Kita yang melihat, ujian atas kita juga. Okey, cara mudah ada. Kita boleh banginkan duit tu. InsyaAllah. Kalau tak boleh masuk, kita akan bangin. Tapi cita-cita tu tetaplah nak pergi juga. Apapun saya akan bagi kita dalam masa terdekat. Sama ada kita nak dapat masuk dengan sempurna, insyaAllah. Mudah-mudahan niat yang baik tu ada, Allah Ta'ala tahu. Minta pada Allah dipermudahkan. Jadi wallahualam. Patutnya hari ni lah pergi, no? Ni kamu pakat tak ada, ni pakat pergi habis lah kot, no? Okey, baik. Wallahualam. Ustazah? Ya, ya Kak Yum. Saya kira pun nak beritahu lah. Memang tak boleh masuk. Masa saya pergi pun, jalan semua dia jadi sempit tau. Bila dia dah roboh. Jadi kereta pun yang tak boleh masuk. Saya masuk tu pun pasal kena TMB. Van TMB. Dia pun bagi masuk. Memang tak boleh masuk. Bas-bas semua pun tak boleh. Jalan dia pun terlalu sempit. Bukannya dia pun tak mau bagi. Kita pun kena faham. Memang sempit. Terima kasih Kak Yum. Sungai-sungai pun banyak yang terbelah dua. Alhamdulillah. Kita kena sabar sikit. Tapi memang kesian lah yang tak dapat bantuan. Memang susah. Kesian. Okey, maklumat dari sahabat kita yang dapat piawai tu. Kak Yum, terima kasih Kak Yum. Dia kata memang tak boleh masuk. Jalan dah runtuh, tinggal sempit.
Bayangkan bah yang besar tu nak masuk macam mana. Kereta besar-besar tak boleh masuk. Kan bila ada hujan terlampau lebat, berlaku banjir, hakisan jalan. No? Jalan jadi kecil. Kan? Jadi kalau masuk yang besar-besar ni memang runtuh lah jalan tu. Sungai pun sampai terbelah dua. Jadi bantuan nak sampai ke dalam tu susah. Nah, memang tak boleh masuk lagi. Jadi kita bersabarlah dahulu sampai keadaan reda dan mengizinkan. No? InsyaAllah. Kalau kita tak boleh pergi, kita kirim duit. Ha? Dan Ustazah, saya dapat saluran yang terbaik. Ya Kak Yum. kalau macam Ustazah nak juga tahu, saya ada kawan yang memang duduk kat sana, kat kampung tu juga. Ya. Kalau kita nak dapat, kita macam kata nak bagi terus, kita boleh tanya kat dia yang mana yang betul-betul perlu. Okey, Duit tu lah baik. kutipan tu. Kalau Ustazah nak, saya boleh tolong tanyakan lah. Okey, baik. Yang mana tak sampai bantuan kan. Kadang-kadang yang dalam-dalam tu susah. Orang tak sampai nak pi. Baik, terima kasih Kak Yum. Sebenarnya Okey, sama-sama. saya ada kontak di sana dengan Ustaz Sekolah Al-Khairiyah tu sendiri. Nah, Ha, Ustaz betul. situ. Depa pun teruk kena. Memang Dia pun teruk teruk. sekolah depa. Kalau nak tahu Betul-betul. sekolah tu dulu dikenali dengan nama Pondok Pak Ya, siapa ingat? Yang terbakar Betul. tu kan? Betul. Jadi dia nak Budak-budak tarah tu. menjadi Yayasan Al-Khairiyah. Jadi saya Dia ada pada kontak di tempoh sana tu terus. dah. Nah, dengan muda di situ depa teruk, budak-budak asrama Kesian pun depa. teruk. Lepas tu rumah Saya pergi dah guru-guru pasal. yang ada di situ pun teruk-teruk belaka. Jadi sebenarnya saya ada kontak dengan mudir situlah, nah. Ustaz Ashraf tu. Ustazah, kalau Jadi kita yang kutipan tu nak bagi kat depa pun lagi bagus. Memang depa ya. teruk. Buat Memang balik. saya nak bagi, memang saya nak bagi. Saya pun Betul-betul. semalam saya sembang lagi dengan dia, kemungkinan duit ni kita bank-in, dan hari lain kita pergi sendiri, sebab buat masa Betul, ni bila kita dah tak boleh semua pergi dah lagi. okey baru kita pergi. Ya, insya-Allah. Terima kasih Kak Yum Betul-betul. atas perkongsian. Terima kasih. Okey, insya-Allah kita doalah untuk sahabat-sahabat kita di sana yang ditimpa musibah lebih kuat. Yakinlah apa yang Allah Taala buat hari ni Allah Taala hilangkan, akan Allah ganti yang lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Allah kan Maha Pengasih, bersangka baik dengan Allah atas segala musibah. Wallahu a'lam. Kita ada apa Mohon ampun dan maaf. Kalau siapa yang dapat daging lebih-lebih tu, melimpah ruah tu, sedekah-sedekahlah kat kawan yang tak dapat. Ada yang tanya kepada saya, daging ni boleh makan tak sampai berapa lama? Boleh makan sampai setahun. Kalau simpan dalam peti ais setahun, jumpa ayah haji tahun depan, nak sembelih pula, hak tahun ni tak habis lagi, makan bagi habis dulu. Ada juga. Tapi boleh, maksudnya boleh. Dia kata ada orang kata takat 3 hari. Itu orang kata. Keluarga Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, kami pernah simpan sampai 15 hari. Bayangkan Rasulullah dulu dia pun tak ada peti ais. Dia pun tak ada frozen nak bekukan daging tersebut. Tapi mereka ada hari tasyrik. Itu yang panggil hari tasyrik. Hari nahar. Hari tasyrik hari jemuk daging. Mereka jemuk daging tu bagi kering untuk mereka makan, simpan dan makan dalam tempoh yang agak lama. Macam kita duk buat ikan kering tu lah. Boleh makan lama. Jadi dikeringkan daging-daging tersebut. Sampai hari ke-15. Bila Aisyah kata kami hari ni makan daging kurban lagi. Kata sahabat dia, hampa ada lagi ke daging korban? Dah 15 hari dah. Masa tu kalau 15 hari ada lagi daging korban, mana boleh simpan lama lah, kan tak ada peti air. Kata Aisyah, kami keluarga Rasulullah ni jarang makan kenyang. Kami ada dapat daging tapi kami simpan sikit-sikit. Makan sehari sekali saja. Jadi dikeringkan untuk dimakan dalam tempoh masa yang panjang. Jadi kita boleh tak kalau kita nak simpan sikit-sikit, makan sikit-sikit, nak berjimat, boleh. Tapi adalah lebih baik, seandainya kita tahu orang tu dia susah, dia nak daging, tapi dia tak dapat. Kita bagi kat dia lebih baik. Okey, dalam ni ada yang berhajat sangat kan nak daging? Ada tak? Saya nak bagi orang sikit. Saya tak makan daging, dalam rumah kami ustaz seorang je makan daging. Ada yang berhajat kata, saya teringin nak makan. Ada yang teringin nak makan daging korban, tapi tak dapat. Boleh minta kat saya
Ingat ramai-ramai. No? Boleh saya bagi nah. Atau kita share makan seorang sikit. No? Boleh nah. InsyaAllah. Pasal apa? Rasa macam berdosa pula. Bila kita masuk bahagian, kita dapat banyak kan? Ha? Bila dapat banyak, adalah lebih baik kita berkongsi dengan orang yang tak dapat langsung. Betul tak? Wallahualam. Minta maaf nak. Hari ni saya ambil masa lebih sikit. Hadis panjang sikit no? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustazah. Ya Karim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah.